Okey, okay, Assalamualaikum. Saya Suhaimi. Boleh panggil saya Amy je. Hari ini saya akan ceritakan tentang pengalaman saya semasa saya baru saja habis SPM. Masa tu saya berumur 17 tahun. Dan after kita orang habis je exam SPM tu, kita orang dah rancang untuk nak pergi bercuti lah, ramai-ramai dengan kawan-kawan kan. So kita orang decide nak pergi seramai 7 orang. Saya, Ramadan, Daniel, Harry, Shiro, Yeni and Kina. So kita orang ada 4 lelaki, 3 perempuan. So kita orang decide nak pergi air papan masing lah. Kira macam nak enjoy, nak celebrate lah. Kita orang dah habis SPM kan. So kita orang decide untuk sewa van. Pasal masa tu pun kita orang ada yang ada lesen, ada yang tak ada lesen. Dan kita orang pun tak ada kereta. Dan kita orang pun kalau boleh nak relax, tak nak drive-drive ni semua. So kita sewa van, siap dengan dia punya driver lah. So lepas kita planning apa semua, pada hari yang kita nak bertolak, so kita bertolak pergi ke air papan masing lah. Kita orang pilih hari biasa lah, pasal kita orang tak nak pergi weekend. Pasal weekend ramai orang. So kita pilih hari biasa. Dan kita pada masa yang tiba tu, kita orang pergi. Kita orang sampai je kawasan tu, kita orang tengok semua keadaan sunyi. Sebab kita orang pergi hari biasa kan, weekdays. So mungkin tak adalah orang pergi kawasan tu. So kita orang tak fikir bukan-bukan lah. Sampai-sampai je kawasan tu, kita orang terus pergi tempat yang kita orang booking chalet lah. So kita orang sewa macam satu rumah besar. Satu rumah besar yang ada 3 bilik lah. So dia ada hall, dia ada 3 bilik. So kita orang macam biasa datang-datang, masuk rumah tu. Memang agak macam suram sikit lah kawasan rumah tu. Tapi kita orang mana ada fikir bukan-bukannya. So kita orang masuk je. Kita orang masuk, lepas tu semua dah pilih bilik masing-masing. So perempuan tidur perempuan, lelaki tidur lelaki. Then dia ada hall besar lah kat luar tu untuk kita orang berkumpul ramai-ramai, ada TV apa semua kan. Okay, hari yang first day tu untuk permulaannya okey. Lepas kita dah siap-siap semua, so kita orang pergi pantai depan tu semua. Kita orang mandi-mandi. After kita mandi-mandi semua, kita orang pergi naik balik rumah. Dan lepas tu kita orang tengok Yeni dengan Daniel ni, dia macam cakap lah, korang aku nak pergi tengok-tengok kawasan sekeliling lah. Pasal situ kan dia macam kawasan kampung kan. Ya, after tu tiba-tiba kita orang dah sampai kat chalet semua. Selang dalam 20 minit, 30 minit gitu, Yeni dengan abang ni datang. Dia datang, dia bawa macam sebiji mangga lah, sebiji pelam. So dia cakap, kita orang ada dapat buah mangga macam tu lah. Lepas tu si Daniel cakap, ni lah si Yeni ni tadi suruh aku petik ni buah pelam. Lepas tu Daniel cakap, tapi kan masa kita orang tengah petik buah pelam tu, ada satu nenek tu tegur kita orang tau. Dia kata apa tau? Dia kata, "Cu, kalau nak pelam ni, bagi tahu. Kalau minta, nenek bagi bukan sebiji, nenek bagi satu pokok ni, nenek bagi kat awak." Nenek tua tu cakap dengan dia lah. So kita orang pun tak ada fikir apa-apa lah. So kita orang cuma cakap, itulah kau yang ni, lain kali kalau nak ambil buah ke apa ke, minta izin dulu, baru boleh ambil kan. So kita orang cakap lah macam tu pada Daniel, pada Yeni. So Daniel pun cakap, tak lah, aku pun tak tahu. Habis Yeni ni tak sampai kan nak ambil. So aku tinggi, aku ambilkan lah untuk dia. So kita orang pun okey, tak fikir apa-apa. Lepas tu dah masuk gitu, dah nak maghrib gitu, Yeni cakap dia sakit kepala. Dia macam badan dia dedar lah. Then lepas tu kita orang macam bagi dia ubat semua, suruh dia rehat apa semua. Dan untuk pengetahuan korang, tiba-tiba Yeni punya tangan, dia punya ibu jari dia bengkak. Ibu jari dia bengkak. So kita orang macam pelik lah, asal pula kau punya ibu jari bengkak pula ni Yeni kan. Lepas tu dia kata dia tak tahu, dia rasa macam panas je ibu jari dia. Dia rasa macam, yelah macam mana nak cakap, macam bisa lah, bengkak kan. Lepas tu kita orang pun tak fikir bukan-bukan lah. Kita orang fikir macam mungkin ada serangga ke gigit apa. So pasal tadi dia jalan-jalan dengan Daniel kan. Lepas tu dah nak dekat isyak macam tu, kita orang dah prepare barang-barang BBQ kita orang lah. Dah prepare barang-barang BBQ kita orang.
So kita orang pun BBQ kat dalam BBQ dekat luar rumah tu. BBQ kat luar rumah. Dan ada satu macam meja bulat, kira untuk orang duduk-duduk, kita orang duduk kat situ. Dan Harry ni pula dia pandai main gitar. Jadi dia main gitar, kita orang pun nyanyi-nyanyi sambil BBQ. So masa main gitar tu, kita orang ada record video. Kita orang pusing-pusing dengan video tu. Meja bulat kan, jadi kita pusing-pusing dengan video tu untuk tengok masing-masing lah. Masa tu Yeni tak ada kat situ. Masa tu Yeni kat dalam bilik pasal dia demam kan. Dia demam, lepas tu dia tak sedar badan. Dia baru lepas makan Panadol dan dia tidur kat bilik lah. Jadi kita orang, saya, Ramadan, Harry, Abang, Shiro dengan Kina yang dekat luar tu. So kita orang pun yelah main gitar, nyanyi-nyanyi semua. Lepas tu tengah nyanyi-nyanyi tu, diorang cakap, Mi, mana buku yang lirik yang kau tulis tu? Untuk pengetahuan korang, dulu kan kita jenis suka macam tulis-tulis lirik lagu apa semua kan kat satu buku. So saya pun masuklah dalam. Saya masuk dalam, saya pergi tengok kat beg saya tu, saya ambil buku lirik lagu tu. So diorang nak main gitar, senang diorang nak nyanyi lah. Konon ada subtitle lah kat situ, so senang diorang nak nyanyi. Lepas tu saya keluar balik, terus lah nyanyi apa semua, dah settle nyanyi semua. Lepas tu dah dalam pukul 11 malam, nak dekat 12 malam lah gitu. Diorang dah settle makan-makan semua. Lepas tu kita orang terus masuk. Dalam. Kita orang cuma matikan api yang dekat bara tu je. Tapi dia still ada asap-asap lah. Still ada asap-asap, kita orang tak matikan asap dia. So kita orang masuk dalam. Yeni dia daripada dalam bilik, dia keluar daripada bilik. Dia tidur kat ruang tamu. Pasal dia kata dia tak sedap badan lah, dia tidur kat ruang tamu. So Yeni tidur kat ruang tamu. Dan kita orang ni semua macam belum nak tidur lagi. Cuma borak-borak kat situ. Borak. Ramadan tertidur, Harry tertidur, Daniel tertidur. So tiga orang tertidur dekat ruang tamu lah, dekat luar tu. Pasal kita punya hall tu besar. Kita punya ruang tamu tu besar. Diorang tertidur dekat bawah tu. Tiga orang ni tertidur kat bawah. Ini tidur dekat macam dekat kursi lah. Kursi macam kursi beranda dekat kampung-kampung tu kan, dekat ruang tamu. So dia tidur dekat atas tu. Dan saya, Kina dengan Syaira ni tengah berbual-bual. Okey, ni part seram dia. Okey, tengah berbual ni, tiba-tiba Syaira tu dia tunjuk dekat arah tingkap tau. Tingkap dia ada macam langsir macam ni. So dia tingkap, dia ada langsir ni. Dia tunjuk tau, dia cakap, Mi, kau tengok Mi, dekat tingkap tu ada perempuan jalan. Saya pun macam, kau jangan main-main Syaira. Okay, sorry. Dia, nama dia Syaira tapi kita orang panggil dia Shiro. Okay, so kita orang cakap dengan dia, kau jangan main-main Shiro. Kau jangan buat hal pula ni, dah pukul 12 lebih ni. Kau jangan pula cakap perempuan jalan apa. Lepas tu Shiro ni pun cakap lah, aku nampak ada perempuan jalan dekat sebalik langsir tu lah. Dia kata ada perempuan jalan. Pasal dia memang menghadap ke arah tingkap tu. Dia menghadap tingkap tu, saya menghadap dia lah, kira macam tu. So dia memang nampak direct pergi tingkap tu. Dan lepas tu saya cakap dia, dah kau jangan bukan-bukan lah Shiro. Tapi kita orang kenal yang Shiro ni bukan jenis orang yang suka bergurau. Tak, dia memang takkan bergurau benda-benda macam ni. So yelah, masa tu kan saya seorang je lelaki yang masih lagi tak tidur kat situ. So saya macam beranikan diri macam, dah kau jangan fikir bukan-bukan lah Shiro. Ni tak ada apa-apa lah, kau jangan fikir bukan-bukan lah kan. So yang Kina ni kat tepi dah senyap tau. Dia macam cakap, alamak, korang janganlah macam ni, janganlah cakap-cakap pasal benda ni. Ni dah lah tempat orang. So lepas si Shiro cakap macam tu, tiba-tiba yang si Daniel ni, yang tengah tidur ni, bangun. Alamak, Daniel ni bangun. Dia bangun. Lepas tu saya pun macam pelik lah. Bang, kau nak pergi mana bang, tiba-tiba bangun? Korang tahu tak apa dia cakap dengan aku? Dia cakap dengan Amy, dia cakap dengan saya. Tengok, Amy aku semua dah terkeluar. Dia cakap dengan saya, dia kata dia nak keluar rumah. Saya cakap lah, kenapa kau nak keluar rumah? Lepas tu dia cakap apa? Ada orang panggil aku kat luar lah. Alamak. Masa ni memang saya memang
tak tahu nak cakap. Pasal diorang dah tidur, kira dah tidur dalam sejam gitu lah, sejam setengah gitu lah. Diorang dah tidur. Tiba-tiba Daniel ni bangun, dia cakap ada orang nak panggil dia kat luar. Padahal baru je lepas tadi Shiro cakap dia nampak ada seorang perempuan lalu dekat tingkap. So saya macam, bang, kau jangan macam-macam abang. Ini dah tadi Shiro cakap ada nampak perempuan kat luar. Kau ni kau nak keluar pula. Lepas tu abang ni macam dia dia besarkan mata dia dekat saya. Dia kata, aku nak keluar, suka hati aku lah. Dia cakap macam tu. So saya pun macam, bang, kau jangan main-main abang. Dan masa Daniel gerak ke pintu tu, so jarak dia dalam jauh jugalah nak ke pintu keluar tu. Masa Daniel gerak ke pintu tu, saya ni cuba nak bangun, nak tahan Daniel tau. So masa saya bangun je nak tahan dia, tiba-tiba kaki saya dua-dua ni memang dah tak rasa apa-apa. Saya terjatuh kat situ. Saya terjatuh. Tiba-tiba kaki saya memang krem, tak tahu apa-apa. Masa saya nak tahan dia, saya terjatuh. Lepas tu bila saya terjatuh, saya pelik. Saya cakap, kenapa kaki aku tak boleh jalan Waktu Daniel ni dah nak menghampiri pintu tau. Dia nak menghampiri pintu. Waktu dia nak menghampiri pintu, tiba-tiba Ramadan, yang orang pertama yang tidur dia tadi, bangun. Tapi dia bukan bangun terus lah. Dia bangun, kira baring, dia bangun gitu. Lepas tu mata dia tutup. Dia cakap apa tau, korang jangan ganggu kawan-kawan aku, baik kau pergi. Korang jangan ganggu kawan-kawan aku, baik kau pergi. Dia cakap macam tu. So saya macam, dah kenapa diorang ni buat drama apa Aku dah lah tengah-tengah malam ni, kau boleh nak bangun macam tu cakap kau jangan ganggu kawan-kawan aku. Siap tiba-tiba cakap macam tu. So saya macam, dah kenapa Ramadan ni kan. So untuk pengetahuan korang, Ramadan ni Dia seorang yang macam mana Okay, kita bukan nak memburukkan dia. Dia latar belakang dia selalu mimpi ada macam, ada makhluk macam besar, semua hitam, pegang macam tongkat, selalu datang dalam mimpi dia dan cakap suruh terima dia benda tu lah. Ramadan selalu cerita kat saya dengan kawan-kawan dia yang rapat lah. Dia kata dia selalu dapat mimpi yang pelik. Macam ada macam satu lembaga hitam besar yang datang menghampiri dia dan suruh terima lembaga tu dalam hidup dia. So saya tak nak macam komen lebih pasal tu. Cuma kita orang tahu yang dia ni memang ada sejarah silam yang kena mengena mungkin dalam saka ke apa gitu kan. So okay, berbalik pada yang cerita tadi. Dia tiba-tiba dia bangun. Lepas tu dia cakap, korang kau jangan kacau kawan-kawan aku baik kau pergi. Cakap itu. Dan lepas dia cakap 2 kali macam tu, abang ni, Daniel ni kita panggil abang. Daniel ni dia tetap buka tombol pintu tu. Dia buka tombol pintu tu, dia buka. Saya dah macam terkejut lah. Apa benda pula kat luar kan. Takut ada apa-apa. Takut ada apa-apa kan. Tapi bila dia buka tu, memang kat luar tak ada apa-apa. Lepas tu bila dia dah buka, lepas tu dia hempas balik pintu tu. Bang, dia hempas. Sial lah korang ni, aku nak pergi mana pun tak boleh. So saya macam terpaku lah. Kenapa dia? Dan Ramadan yang tadi bangun tu cakap suruh jangan kacau kawan-kawan kita orang, suruh benda tu pergi. Dia pun tidur balik. So abang ni lepas dia hempas pintu tu, dia datang balik tempat tidur dia tadi, dia tidur balik. So saya pun macam, kenapa Shiro tengok saya, Kina tengok saya, cakap kenapa saya dorang. So kita orang macam lagi takut lah malam tu. Tapi saya pun kira macam nak buang perasaan takut ni. Saya pun, pasal saya seorang je lelaki yang betul-betul sedar masa tu. So saya pun suruh Kina, Shiro ni tidur. Yeni masih tidur dan dia tak bangun masa tu. Suruh diorang tidur. Lepas tu saya pun memang jadi orang yang terakhir yang tidur malam tu. Jadi kita orang tidur dekat hall yang besar tu lah. Tidur. Dan esok paginya kita orang pergi 2 hari 1 malam je, tak lama lah. Kira macam hari ni pergi, lepas tu besok pagi, bukan besok pagi lah, besok petang lah kita orang balik lah. So pagi esok tu sama lah, kita orang pergi tengok apa, kita orang terus tengok sunset apa semua. Sorry pagi apa, sunrise Kira kita orang pagi-pagi tu kita orang pergi laut, tengok laut semua. Lepas tu mandi laut sampai tengah hari tu lah. So tengah hari tu kita orang patah balik. Kita orang siap-siap lah pasal kita orang dah nak balik kan. Sebab kita orang pergi 2 hari 1 malam je.
Dan masa kita orang nak balik tu, tak ada benda-benda pelik yang berlaku. Cuma masa kita orang nak pulang kunci tu, saya tergerak hati tau untuk tanya dekat owner homestay tu. Pasal yang saya pelik, dekat kawasan tu langsung tak ada pengunjung lain selain kita orang. Saya cuma cakap dengan orang pegang kunci tu, saya cakap, bang, hari tu kawan saya ni ada ambil pokok pelam dekat ujung sempang sana. Lepas tu dia cakap ada satu nenek tua tegur dia, cakap, cu, kalau nak ambil buah pelam ni, bagi tahulah, jangan main ambil je. Kalau bagi tahu bukan sebiji je nek bagi, satu pokok nek bagi. Tiba-tiba yang owner chalet tu cakap, owner chalet tu macam terkejut lah muka dia. Dia kata, "Dik, kat sini saya tahu abang dengan isteri abang je dekat sini." Alamak. Jadi kita orang pun macam, ya ke bang? Habis tu tak ada ke jiran-jiran yang macam orang tua ke apa semua kat kawasan ni? Dia kata tak, pasal korang kena ingat tau, dekat kawasan chalet diorang macam ada macam, okay, ni macam owner dia kan, dan sekeliling diorang ni adalah chalet-chalet diorang. So untuk jumpa jiran yang macam penduduk kat situ adalah kawasan luar, kira jauh daripada situ. So chalet-chalet dia semua ni memang tak ada orang huni kecuali pengunjung je. So dia cakap, mana ada, cuma saya dengan isteri saya je kat sini. So isteri dia kita nampak lah, isteri dia muda, bukannya tua. Siapa yang korang nampak? Dia kata gitu kan. So saya macam, aduh, siapa pula orang tua yang diorang cakap ni kan. So kita orang pun malas nak ambil tahu lagi kan. So kita orang pun tunggu van kita orang sampai pun. Dah van kita orang sampai, kita orang naik van. Lepas tu kita orang balik. So sebelum kita orang balik tu, masa kita orang balik tu, kita orang ada singgah satu kedai makan lah. Ini part ni memang berdekat lah. Masa kita orang singgah satu kedai makan ni, kita orang masuk je kedai makan tu. Lepas tu order makan apa semua. Lepas tu kita orang nampak ada satu surat khabar. Biasalah kalau warung-warung yang dekat dekat kampung-kampung kan, dia ada macam letak surat khabar untuk orang baca kan. Dia area-area Kota Tinggi lah warung tu. So masa kita tengah makan-makan tu, kita tengok surat khabar. Korang bayangkan, dekat laman utama surat khabar tu, depan sekali, korang tahu dia cakap apa? Dia punya title dia, buaya air papan masih dicari. Guys, korang tahu tak yang sebenarnya sebab itulah tak ada orang dekat air papan hari tu. Sebab 2-3 hari sebelum tu memang ada kejadian buaya, ada orang jumpa buaya dekat kawasan laut tu. Dan buaya tu masih dicari. Korang bayangkan kita orang mandi kat situ daripada tengah hari sampai petang, dan besoknya kita orang masih mandi lagi kat kawasan tu. Kira mandi kat tengah-tengah laut tu apa semua, kat tepi-tepi tu semua. Lama kita mandi. Padahal orang tengah cari buaya kat kawasan tu. Patutlah tak ada orang. Kalau lah buaya tu datang ngapnya kita orang, sia-sia je hidup. Lepas tu semua macam cakap, nasib baik tak ada buaya masa kita tengah mandi. Semua terkejut lah kan. Lepas tu dengan driver tu pun cakap lah. Driver tu kata, saya pun tak tahu kalau saya tak tengok surat khabar. Pasal surat khabar tu surat khabar 2 hari sebelum tu lah. Pasal yelah, dia ada surat khabar hari ni, ada surat khabar hari tu. So nak dijadikan cerita, surat khabar yang 2 hari sebelum tu ada ternampak muka depan dia, tulisan air papan tu besar. So kita orang baca macam, patutlah tak ada orang. So kita orang balik balik rumah masing-masing semua. Masa tu Yeni masih dalam demam lah, masih tak sihat lah. Kira percutian tu pada Yeni macam sia-sia lah, pasal dia demam kan, dia tak sihat badan. Lepas tu dah balik semua. Saya pun dah sampai rumah, mandi-bandi apa semua. Dan saya macam excited lah nak tengok balik video-video yang kita ambil masa kita orang pergi tu kan. Okay, so saya lebih suka tengok kat laptop lah. Saya ambil handphone saya letak kat laptop, saya tengok balik video-video tu. Korang nak tahu tak guys, video yang korang ingat tak yang aku cakap yang kita orang ada nyanyi-nyanyi dan kita orang pusing-pusingkan handphone tu kan, yang kita orang pusing-pusingkan handphone tu kan. Dan korang ingat tak, ada satu part tu yang aku masuk dalam untuk ambil buku lirik lagu. Masa aku masuk dalam untuk ambil lirik buku lagu tu, dalam video tu ada suara jeritan. Korang bayangkan, ada suara jeritan. Aku pakai earphone tau. Korang tahu macam mana bunyi jeritan tu? Masa tengah pusing-pusing tu, aku masuk je dalam.
dalam video tu ada bunyi macam ni. Ya Allah, naik bulu rumah aku. Kau bayangkan, masa tu memang jelas dekat earphone tu, memang jelas dalam video tu ada bunyi. Dia macam perempuan tapi suara dia kasar. Dia jerit nama member aku tu, yang nama Yeni tu. Yeni. Dia menangis. Mak aku terus cabut tau earphone aku. Cakap, apa sial ni? Asal pula ada bunyi macam ni? So aku macam tak fikir panjang. Aku pergi ambil laptop aku semua. Aku terus pergi rumah kawan aku Ramadan ni. Ramadan yang aku cakap korang, yang dia bangun, dia halau benda tu kan. Aku pergi rumah dia. Lepas tu aku tak banyak cerita. Aku buka laptop aku semua. Aku bagi dia earphone. Aku cakap, Dan, kau dengar ni. Dia pun sama. Bila tengah dengar, dia pun terperanjat. Mi, asal ada bunyi orang jerit Lepas tu saya cakap ke dia, Dan, masa aku masuk tu, Dan, kau ada dengar orang jerit tak, Dan? Tahu tak apa mana cakap? Dia kata dia tak ada dengar apa-apa bunyi pun kecuali bunyi gitar. Kejut. Kecuali bunyi gitar kat situ lah. Dia kata memang tak ada apa-apa bunyi. Macam mana dalam video tu boleh ada suara jeritan? So kita orang memang tak cakap dulu dekat yang kawan-kawan yang lain. Sampai kan kira naik je cuti penggal kan, lepas SPM kan kita ada cuti kan. Naik je cuti tu, saya bawa saya punya laptop semua pergi sekolah lah. Pergi sekolah. Lepas tu kita tunjuk dekat kawan-kawan kita yang lagi 5 orang tu pasal video tu. Diorang semua terkejut gila, korang tahu tak? Diorang semua terkejut gila dengan video tu. Termasuk cikgu-cikgu kita orang sekali kita orang bagi dengar video tu. Memang cikgu-cikgu kita orang pun terkejut pasal suara tu memang jelas. Video tu lah, sayang video tu memang yalah, dekat laptop lama saya tau. Jadi bila saya punya laptop tu dah hang apa semua kan, dah tak betul, saya tak dapat balik video tu. Kalau tak boleh bagi korang semua dengar bunyi dia. Tapi bunyi dia memang scary gila lah. So lepas je kes tu, lepas je kita orang dah bual-bual apa semua tu, Yeni ada buka cerita. Yeni cakap, Yeni yang demam tu lah, Yeni cakap dia balik tu dia masih belum sihat lah badan dia. Jadi dia pergi berubat. Dekat kawan-kawan ayah dia gitulah. Korang tahu apa dia orang cakap? Dia kata Yeni ni dah buat benda yang benda yang dekat tempat tu yang tak sepatutnya dia buat lah. Sebab tu dia demam. Dan lagi satu, sebenarnya rumah yang kita orang duduk tu pernah ada seorang perempuan mati dalam rumah tu. Kita orang tak tahu. Dan korang tahu tak, malam yang kita orang dekat dalam rumah tu, sebenarnya orang tukang ubat Yeni tu cakap perempuan tu memang keliling rumah kita. Dan salah juga kat kita orang ni, pasal kita orang boleh datang rumah tu, kita orang langsung tak bagi salam ke, kita orang tak ada azan kan, kita orang tak ada baca apa-apa, kita main masuk macam tu je. So memang memang tak patut lah. Sebenarnya kita kena masuk rumah, kena baca bismillah, kena bagi salam kan. So memang salah kita orang juga. Dan itulah, kita orang pun tak tahu rumah tu memang pernah ada kes perempuan mati kan. Dan dia ni cakap kira dia ambil masa jugalah dalam 2-3 hari untuk sembuh kan, pasal kawan bapak dia baru ubatkan dia. Dan itulah cerita dia. Memang aku tak pernah kongsikan benda ni dekat siapa-siapa kecuali masa tu lah. Kira masa tu cuma kawan-kawan kita orang dengan cikgu kita orang je yang tahu. Video tu memang sayang lah, video tu dah tak ada. Kalau tak, korang memang boleh dengar yang benda tu jerit nama kawan saya. Memang jelas, kira kita orang pun tahu kita orang salah hari tu. So pengajaran dia kat sini, kalau korang semua nak pergi bercuti ke apa, sebaiknya korang datang tempat tu bagi salam elok-elok. Dan korang nak tahu tak, yang tempat BBQ kita orang tu sebenarnya atas dia, aku cakap tadi ada pokok kan. So pokok tu adalah pokok asam jawa. So lepas kita orang BBQ apa semua, kita orang tak make sure betul-betul yang asap tu semua dah mati. So kita orang biar tinggal gitu je. Asap tu pun kena dekat pokok asam jawa. Korang nak tahu, pokok asam jawa tu memang tempat dia lah. Dan itu je lah kisah aku.
So harap korang semua boleh ambilkan cerita ni sebagai pengajaran lah. Okay. Assalamualaikum.